warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat fadilah, rekan guru, para ustaz, ahli jabatan kuasa surau, pimpinan masyarakat setempat, tuan haji, tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan yang tidak ternilai. Masih lagi diberikan lanjutnya usia kita dapat sama-sama kita menghirup udara pada hari Jumaat hari ini. Masih lagi diberikan kesempatan kehidupan kepada kita untuk berada di salah satu daripada hari-hari terbaik dalam mingguan ini. Maka kita nak gunakan kesempatan yang ada pada hari ini untuk menggandakan sedikit lagi amal soleh kita, untuk memenuhkan baik amalan kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi tidak terlambat untuk kita mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan erti kata menggunakan segala aset yang Allah Taala berikan di atas muka bumi ini untuk dijadikan bahan amalan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam hadis yang biasa kita dengar dan sentiasa kita menjadikan panduan untuk kita bermuhasabah. Nabi sebutkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang ramai sekali manusia tertipu dengannya. Nabi sebut kepada kita 1400 tahun dahulu ada dua nikmat yang ramai manusia tertipu dengannya. As-sihhah wal faragh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan kepada kita sebagai satu peringatan bersama ada dua nikmat yang mana manusia itu sentiasa kadang-kadang boleh terlalai, tertipu dengannya. Iaitulah nikmat kesihatan dan juga nikmat waktu lapang. Berapa ramai manusia-manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesihatan. Berapa ramai manusia-manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat waktu lapang, tetapi tidak dapat menggunakan sebaiknya nikmat tersebut, akhirnya jatuh ke tempat ataupun keadaan mereka tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pejam celik kita dah masuk dah bulan kedua. Nanti pejam celik kita dah semakin menghampiri bulan-bulan yang kita sibuk untuk melakukan ketaatan. Kita berada dalam bulan Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal dan sebagainya. Ini bulan-bulan sibuk kita bersama. Satu, sibuk untuk kita melihat dan merenung semula apa strategi yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan ganjaran yang terbaik pada Ramadan nanti. Sebab Ramadan yang ditunggu pastinya tidaklah boleh kita lakukan amalan itu tertunggu-tunggu, hanyalah tunggu masuk Ramadan semata-mata. Tetapi persiapan demi persiapan perlu dilakukan. Persiapan kerohanian dalaman kita, persiapan hati kita, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika dahulu, ketika selesai saja Syawal, mereka sibukkan diri untuk minta pada Allah agar diterima amalannya. Selepas 6 bulan pertama selesai saja Ramadan, sahabat-sahabat sudah berdoa pada Allah, minta Allah terima amal-amal soleh mereka ketika dalam bulan Ramadan. Setelah selesai 6 bulan pertama yang berikutnya, mereka mula berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan untuk sampai dalam bulan Ramadan. Kita
Lebih kurang 50 hari saja lagi kita nak sampaikan, nak diberikan kesempatan, andai panjang umur, diberikan kesihatan yang baik, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada manusia yang sampai dalam bulan Ramadan tapi kesihatan tidak mengizinkan. Berapa ramai manusia-manusia yang masuk dalam bulan Ramadan tapi di sudut kerohanian dalamannya masih lagi mengulang-ulang kesilapan yang sama. Dirasakan bahawa rutin ataupun Ramadan yang hadir itu hanyalah rutin bulanan, rutin tahunan semata-mata, tanpa mempedulikan amal soleh yang sepatutnya dilakukan, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga semata-mata. Berapa banyaklah peringatan demi peringatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bencana alamnya, penyakitnya, kematian demi kematian mengejutnya. Bukankah semua ini nak tunjukkan kepada kita satu peringatan untuk kita yang hidup? Nak tunggu bagaimana lagi peringatan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita? Adakah kita nak tunggu sampai malaikat maut duduk dekat meja ni bagi tazkirah pada kita, bahawa kita nak sedar bahawa kita perlu buat sesuatu untuk dalam diri kita? Adakah nak tunggu sehingga kematian dah sampai menghampiri depan pintu rumah kita baru kita rasa nak tersedar? Inilah yang dirakamkan dalam Quran. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia dalam keadaan lalai, dilalaikan dengan keseronokan dunia, walaupun dah diberikan pesanan demi pesanan. Tuan, saya tukar marah tuan ni. Yang kita yang hadir hari ni, alhamdulillah kita hadir awal ni. Kan alhamdulillah saya tak marah tuan ni. Kalau Ustaz marah tuan hari juga kan. Nak tambahkan semangat kepada kita. Yang dah hadir, alhamdulillah. Kita nak tambahkan dos semangat lagi untuk kita buat amal soleh. Kita terkilan sedikit. Macam mana lagi usaha kita nak mengajak ribuan lagi sahabat kita yang di luar sana yang masih tak rasa apa-apa. Kita rasa lagi terkilan, masih lagi macam mana lagi cara. Apa lagi cara nak buat? Surau kita dah selesa, airconnya pun dah cantik, fasilitinya pun dah terbaik. Apa lagi cara kita nak buat supaya mereka-mereka di luar sana yang masih lagi jauh daripada rumah Allah untuk sama-sama memeriahkan. Bukankah hari ini hari perayaan bagi kita? Hari Jumaat. Bukan tunggu raya puasa, bukan tunggu raya haji, tapi memikirkan setiap saat kita sibukkan diri kita. Apa lagi yang perlu kita lakukan? Nak jemput ratusan di luar sana untuk sama-sama timbul minat untuk menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja kita bersama. Memikirkan lagi apa strategi terbaik. Jangan hanya agama itu hanya diambil di surau, jangan hanya agama itu diambil di tempat, jangan hanya agama itu diambil hanya di upacara-upacara tertentu, tetapi bagaimana kesedaran agama disuntik awal daripada rumah lagi untuk memastikan kejayaan dunia dan juga kejayaan akhirat. Tuan-tuan, dah berapa lama dah kehidupan kita berlalu, kita memikirkan satu bentuk keharmonian sebagaimana yang kita rakamkan dalam Quran, tengok dalam hadis, tengok dalam kitab-kitab. Begitu cantik teori yang Islam letakkan kepada kita. Bagaimana untuk usaha kita ni? Usaha kita bersama nak memberikan pendidikan, nak memberikan pencerahan kepada rakyat setempat yang akhirnya sama-sama merasakan kepentingan untuk mengungguli agama yang kita cintai ini, yakni agama Islam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sebut dalam Quran ayat ini tuan-tuan, ayat inilah ayat kita bersama bermuhasabah supaya ada persiapan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali pesan kepada kita dalam kitabnya. Dalam kitab Imam Ghazali sebut kita boleh hidup semahunya, tapi ingat suatu saat nanti kita akan mati. Imam Ghazali pesan kepada kita, kita boleh buat apa saja di atas muka bumi, tapi ingat akhirat nanti kita akan diadili seadil-adilnya. Ini menjadi muhasabah kita bersama. Kalau yang dengar suara saya di luar sana, jom sama-sama, ayo kita turun beramai-ramai cepat, kita penuhkan rumah Allah. Hari ini hari Jumaat. Jumaat depan belum tentu milik kita. Jumaat depan belum tentu milik kita. Yang semalam kenangan yang telah berlalu. Hari ini adalah kenyataan, besok adalah harapan. Maka nak letakkan bagaimana nak mengungguli hari ini kenyataan. Kita sedang berhadapan dengan kenyataan.
maka kita ungguli prestasi kita Jumaat hari ini. Yang mana masih lagi belum habiskan tahfi, kita nak habiskan tahfi. Yang dah baca Yasin, alhamdulillah. Yang nak tambahkan sedekah, silakan. Yang nak tambah untuk kita melazimi selawat, silakan. Ini milik kita hari ini. Hari ini adalah kenyataan, hari esok adalah harapan. Seandainya Allah panjangkan umur kita lagi pada hari esok dan hari-hari yang seterusnya, mudah-mudahan masih lagi dalam keadaan husnul khatimah yang penuh pengharapan. Sebab itu Nabi ajar kita tuan-tuan. Nabi ajar kepada kita doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa untuk minta pada Allah agar dipermudahkan kematian kita, diberikan kekuatan untuk berhadapan dengan sakaratul maut. Kita baca dalam kitab-kitab bagaimana Nabi SAW sendiri sakitnya kematian, sakit berhadapan dengan kematian, dan sakit berhadapan dengan kematian. Maka letakkan juga peringatan untuk dalam diri kita. Kita perlu buat sesuatu untuk jadi manusia yang bersedia menghadapi kematian. Walaupun tuan-tuan, walaupun kita dah hafal lama lah, tapi Allah Maha mengetahui. Allah jualah yang melembutkan lidah kita untuk kita membaca setiap kali selesai solat ataupun di mana-mana saja. Doa minta Allah permudahkan untuk kita berhadapan dengan sakaratul maut. Nabi SAW dalam satu hadis pernah mengingatkan kepada kita. Hadis yang biasa juga kita dengar, sehingga hatta dinyanyikan juga hadis begini, untuk memberikan peringatan kepada kita. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sebab tazkirah kan, tazkirah ni saling ingat mengingati. Kan, kadang-kadang bila cucu kita tanya, kita pandai jawab. Kan, ingat 5 sebelum 5. Pandai, kita boleh goreng dengan cucu kita. Kan, cucu ingat je, 5 ingat 5 sebelum 5. Tu apa tu? 5 tu. Yang pertama. Nabi sebutkan kepada kita bila kita ingat 5 sebelum 5 dah. Nabi sebutkan kepada kita waktu muda sebelum datang waktu tua. Panjang lah kalau boleh syarah ni. Kan? Atuk dulu, ada belayan tu. Atuk dulu, gini. Satu episod ke satu episod boleh cerita. Sebab apa? Nak kata Nabi kata rebut peluang sementara masih muda. Jadi kalau kita ada cucu-cucu yang boleh nasihat, panjang nasihatnya. Dengar ni, supaya tak termasuk lubang yang sama yang pernah atuk lalui suatu ketika dahulu. Jadi jangan diceritakan pula kejahilan-kejahilan. Atuk dulu ni, Allah, siapa tak kenal kat Kuala Lumpur ni, kan? Kelab mana tak kenal, tak payah cerita. Tutuplah buku lama. Buku lama tu tutup, simpan, tak payah cerita. Tapi bagaimana nak memberikan gambaran kepada anak muda, rebut. Ataupun hadis ini masih terpakai, bekas-bekas mantan-mantan orang muda. Mantan-mantan orang muda ni, yang pernah muda, maka masih lagi tidak terlambat untuk menggunakan kesempatan waktu. Sebab waktu muda cukup sinonim dengan kekuatan fizikal. Waktu muda masih lagi sinonim dengan kekuatan intelektual. Masih lagi boleh bergerak ke sana sini, masih lagi boleh ada kesihatan yang baik, masih lagi ada kemampuan berfikir, membaca dan sekarang. Kalau yang bekas-bekas orang muda macam mana tuan? Dia lain sikit. Kan waktu muda dulu kalau suruh panjat pokok dan sebagainya tak ada masalah. Gotong royong, dia boleh tolong gotong royong. Tapi kalau yang dah bekas-bekas orang muda, istilah bekas orang muda nak gotong royong pun cukuplah, disapu-sapu, dia duduk. Pisang mana pisang? Itu bekas-bekas orang muda. Biasalah, kita tak salah kan. Sebab kalau buat kerja keras sikit, malam je kena lah. Minyak panas, minyak cap kuda apa semua kan. Nak kena urut belakang, itu biasa. Jadi nak letakkan pada kita, bila Nabi sebut rebut 5 perkara dimulakan dengan waktu muda sebelum datang waktu tua. Kita ni pun alhamdulillah, yang muda-muda lagi depan saya ni. Ramai lagi muda-muda ni. Jadi gunakan kesempatan, buat sedaya mungkin. Wa in qalla, kata Nabi SAW, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tapi sedikit itu sedikit yang berterusan. Carilah peluang-peluang mana-mana yang ada. Dapat buat sedikit tapi berterusan. Sedekah sikit tapi berterusan. Cakap baik sikit tapi berterusan. Kongsi sikit tapi berterusan. Apa jua perbuatan-perbuatan yang sedikit tapi berterusan. Sementara kita nak pastikan bila kita meninggal kelak, apa orang nak kata pada kita. Tuan-tuan, seandainya kalau kita meninggal hari ini, apa kawan-kawan kita perkatakan tentang akhlak kita? Kalau kita meninggal, tuan-tuan, cuba perhatikan di sekeliling kita. Ada orang meninggal, dikatakan, oh dulu ni baik ni, Masya Allah. Dia ni lah dulu yang rajin ni bagi ni. Dia ni lah yang dulu yang rajin buat kebaikan. Dia ni lah dulu yang rajin, macam-macam. Kita nak pastikan, seandainya kita meninggal kelak, apa yang kita tinggalkan untuk diperkatakan pada orang ramai. Walaupun
sekarang ni biar orang tak kata, tak apa. Sebab kita mengharapkan kata-kata daripada Allah. Kita mengharapkan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni buat baik macam mana pun orang tak puji tak apa kan. Buat baik datang awal, kemas kapet, surau vacuum, surau buka ini kemas, tak ada masalah. Walaupun tak dipuji, sebab kita nak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu hari nanti bila kita tinggalkan muka bumi ini, maka kita mengharapkan mudah-mudahan peninggalan kita dengan peninggalan yang husnul khatimah. Dipastikan. Jadi sebagaimana yang Nabi sebutkan kepada kita waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang kedua Nabi sebutkan kepada kita waktu sihat sebelum datangnya waktu sakit. Sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi ni, dua nikmat yang ramai manusia tertipu dengannya. Jadi kita tak nak lagi tertipu tentang dua nikmat ini. Nikmat kesihatan yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan kesempatan untuk mengungguli segala ibadah-ibadah sementara masih sihat ni. Sementara masih sihat, ibadah-ibadah yang menggunakan fizikal, kita nak mengunggulinya dengan baik. Ibadah-ibadah yang menggunakan segala kedrat, segala keuntungan tenaga, maka kita nak mengungguli dengan baik. Sebab Nabi sebutkan kepada kita, waktu sihat sebelum datang waktu sakit kita. Bila dah waktu sakit, ada hadis lain, kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin dan sebagainya, menyebutkan kepada kita, pahala masih berterusan. Bila waktu sihat ini melazimi solat berjemaah, waktu sihat ni dah berebut nak azan, waktu sihat ni dah berebut nak bersihkan kawasan kediaman kita, waktu sihat ni dah sibuk nak bantu isteri kita di rumah, waktu sihat ni dah sibuk nak membantu kejiranan kita. Mudah-mudahan bila waktu sakit datang menjemput kita, pahalanya masih lagi berterusan. Ini motivasi yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang nak dikatakan kepada kita, bila kita musafir ataupun bila kita sakit sahaja, seandainya manusia itu telah melazimi melakukan kebaikan, maka kebaikan ataupun pahala ganjaran itu akan berterusan. Allahu Akbar. Seandainya masih sihat ini kita lazimi untuk bangun tahajud. Seandainya masih sihat ini kita lazimi untuk puasa sunat. Tidak masuk bulan Rajab, kita nak melazimi untuk puasa, menggalakkan diri kita untuk ini persiapan nak masuk Ramadan. Gunakan kesempatan waktu sihat ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, gunakan waktu kaya kamu sebelum datang waktu kefakiran. Waktu kita berharta, waktu kita ada sesuatu, jangan kita kedekut. Apa maksud kedekut? Kedekut di sudut harta, kedekut di sudut tenaga, kedekut di sudut intelektual. Ini yang disebutkan dalam kitab Syamsul Qadir Mandiri, penawar bagi hati. Ada manusia yang kedekut tenaga, tak nak tolong orang. Kedekut juga tu, kedekut tenaga. Panggil gotong royong, diam, dikunci rumah siap-siap. Jomlah gotong royong. Tak ada orang. Tiba-tiba time makan tu di luar. Baru sampai. Tak ada kat sini kan. Dia kat sini 4 way sana tu. Kan tak ada kat sini semua rajin-rajin. Ada orang yang kedekut tenaga, ada orang yang kedekut intelektualnya, akal fikirannya. Tanya ada cadangan apa-apa tak? Senyap je kan. Bila orang buat dia kritik. Tak ada kat sini lah. Bagus-bagus, alhamdulillah. Tapi jadi manusia yang sebegitu. Jadi manusia yang jangan kedekut di sudut tenaganya, jangan kedekut di sudut intelektual akalnya, jangan kedekut di sudut harta tenaganya. Untuk apa? Nak manfaatkan waktu kita berharga, waktu kita ada kekayaan, sebelum datangnya kefakiran, sebelum datangnya Allah Subhanahu wa taala mengambil harta-harta kita. Gunakan kesempatan. Panjang lebar kan? Kita nak syarahkan bab ni. Ada ayat-ayat Al-Quran, sehingga kan tidak ada ayat Quran yang menyebut untuk kita seolah-olah menyimpan duit dan sebagainya. Gunakan secara berhemah tu ada. Maksudnya kalau kita nak gunakan secara berhemah tu ada. Tapi sehingga kan tidak akan miskin, tidak akan fakir manusia yang menggunakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Nabi, gunakan waktu lapang sebelum datang waktu sibuk. Ini juga disebutkan dengan gabungan dua hadis tadi ni. Waktu lapang. Berapa ramai manusia yang ada waktu lapang, akhirnya tewas dengan waktu lapangnya. Walaupun kadang-kadang di hatinya, kadang-kadang bila wartawan interview, apa hobi buat waktu lapang? Saya akan menggunakan waktu lapang saya untuk membaca buku. Jawab cantik. Dan saya akan menggunakan waktu lapang saya untuk berkebun, kan, tolong rumah saya kemas rumah. Jawapan standard buku teks. Tapi hakikat sebenarnya tuan-tuan, apa yang dilakukan? Di scroll handphonenya, goyang-goyang kaki depan TV-nya, guling-guling dalam rumahnya, tak buat apa-apa.
Kan? Akhirnya masa itu terbuang, terbiar saja. Itu yang buatkan kerana dimarah tu Bilal kan. Habis dia semayang suruh balik rumah, guling kanan, guling kiri, dengar azan. Baru dia semayang tadi. Apa yang benar tu Bilal ni azan? Kan sedangkan dia dah buang masa banyak tadi. Guling kanan, guling kiri, berenang, kuat lentang, bininya panggil bang, dah kemas kat rumah ni. Kejap lagi lah, kejap lagi lah. Sudah dah azan asar. Jangan marah tu Bilal tak? Ni kesempatan masa yang ada, sama-sama kita guna pakai sebab kita tak tahu esok adalah satu pengharapan. Hari ini adalah kita punya kenyataan. Nak gunakan kesempatan waktu lapang kita sebelum datang jadi sibukkan dengan berbagai perkara. Yang terakhir disebutkan oleh Nabi SAW, waktu hidup kita sebelum datang waktu mati. Dan Nabi letakkan ini yang terakhir sebab ini peluang akhir kita. Nanti saya akan sentuh sikit dalam khutbah nanti. Kesempatan masa manusia kehidupan ni. Dan kita yakin dan percaya sehingga ke saat ini semua di sekeliling kita ni adalah orang yang hidup. Tu tengok di keliling kita, tak ada orang tiba-tiba jalan jenazah seperti itu, tak ada. Kan kita masih hidup, alhamdulillah. Dan kesempatan kehidupan ini kalau kita gunakan satu saat saja untuk kita benar-benar menyesal dengan dosa kita, kita bertaubat pada Allah, nescaya kejayaan di akhirat kelak. Bukan senang ni. Manusia yang akhirnya timbul penyesalan, manusia yang akhirnya timbul satu pengharapan untuk dibalik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasai perasaan tersebut dengan meraihkannya untuk balik ke pangkal jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hari ini hari Jumaat, sekali lagi saya ulang, hari ini hari Jumaat. Gunakan kesempatan kehidupan pada hari Jumaat ini untuk melakukan ketaatan pada Allah. Sebab itu kita diberikan pesanan-pesanan ketakwaan sahabat minggu. Setiap minggu kita diberikan pesanan Ittaqullah, Ittaqullah. Atas 1400 tahun dahulu menjadi salah satu rukun daripada rukun khutbah itu untuk pesanan takwa. Pasti ada sesuatu yang nak disampaikan kepada kita. Manusia yang bertakwa kepada Allah, hantarlah di mana saja, akan jadi manusia yang berjaya. Manusia yang bertakwa kepada Allah, jadi suami yang bertakwa, jadi isteri, jadi ayah yang bertakwa, jadi atuk yang bertakwa, jadi pegawai yang bertakwa, jadi mantan pegawai yang bertakwa, jadi anak muda yang bertakwa. Bertebaranlah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi memastikan kematian kita kematian yang cemerlang suatu hari nanti. Di saat kita berbaring, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di saat suatu ketika nanti kita berbaring di alam barzakh, tidak ada lain penolong-penolong yang lain. Anak-anak tak mampu nak membantu kita, kawan-kawan karib tak mampu nak membantu kita, kawan-kawan persatuan kita tak mampu nak bantu kita lah. Waktu itu hanya kita bertemankan amal soleh kita. Fikirkan sekarang tuan-tuan, siapa nak menemani kubur kita nanti? Fikirkan sekarang ni, siapa nak menerangi kubur kita? Di waktu kita dibaringkan dalam liang, ditutup dengan papan, dikapus dengan tanah, gelapnya dalam tanah, gelapnya pekat malam, siangnya gelap, malamnya gelap. Siapa nak menjadi peneman bagi kita di akhir gelap? Siapa nak menemani kita di liang gelap? Lain tak bukan melainkan amal soleh yang sedang kita lakukan sekarang ini. Maka lakukan, check back amalan kita. Kalau mudah fahamnya, check back amalan sebab kita sedang membawa back amalan kita. Dibungkusnya amalan-amalan. Hari ini kalau kita banyak berselawat kepada Nabi SAW, maka dibungkuskan amalan-amalan tersebut sebagai bekalan nak dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dah berselawat, maka dimasuk dalam back amalan kita. Hari ini dah bersedekah, dimasukkan dalam back amalan kita. Mudah-mudahan dengan back amalan ini saat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, kita buka back amalan kita, banyak amalan-amalan yang boleh kita bentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali tuan-tuan, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan kepada kita, siapa yang rindu untuk bertemu dengan Allah, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang rindu untuk bertemu dengan Allah, Allah pun rindu nak bertemu dengannya. Siapa yang ada perasaan kasih, rindu, cinta nak bertemu dengan Allah. Digambarkan ketika Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau kami ini takut mati, adakah kami benci nak bertemu dengan Allah? Dibawakan gambaran ketika manusia berhadapan dengan sakaratul maut, ketika itu akan ditunjukkan kepada kita rekod-rekod amalan yang pernah dilakukan di atas ketika kehidupan ini. Ketika manusia itu berhadapan dengan sakaratul maut, ketika itu dibawakan gambaran-gambaran amalan-amalan yang pernah dilakukan dahulu. Waktu hari Jumaat datang,
bersedekah, berinfak, buat baik dengan ahli keluarga, dibawakan rekod-rekod amalan. Manusia ini pun teruja nak bertemu dengan Allah. Allah pun rindu nak bertemu dengannya. Tuan-tuan, bukankah ini satu pengharapan kepada kita? Suatu sakitnya berhadapan dengan sakaratul maut, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini buku rekod amalan kita mempertontonkan dulu kita ketika hidup kita melazimi untuk solat berjemaah surau masjid, kita melazimi untuk melakukan sedekah, kita melazimi untuk buat taat, yang akhirnya timbul keinginan ahabba liqa Allah, timbul keinginan cinta rindu kasih nak cepat-cepat balik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah pun benci nak bertemu dengannya. Ketika manusia berada di sakaratul maut, dipertontonkan kepadanya dengan akhlak-akhlak buruk yang pernah dilakukan saat di dunia. Dipertontonkan kepadanya bagaimana suka sifat mengumpat, mencaci, mengadu domba, fitnah orang dan sebagainya. Tanpa sempat dia bertaubat, tanpa sempat dia mohon maaf, dibawakan kisah-kisah sebegini. Dia takut nak bertemu Allah, dia malu bertemu Allah, dia tak nak jumpa Allah. Allah juga benci untuk bertemu dengannya. Kita ambil manfaat. Selagi mana kehidupan masih lagi ada pada kita, kumpuli dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan ini memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala redha dengan kehidupan kita. Kita mulakan. Nak masuk Ramadan ni 50 hari saja lagi. Kita doakan ada kesempatan waktu kita sampai dalam bulan Ramadan nanti, sampai dengan hati yang terkesan. Kita nak buat yang terbaik. Ramadan nanti, Ramadan yang terbaik. Rajab kali ini sebagai persiapan. Masuk gear kita. Masuk gear untuk mulakan puasa-puasa sunat. Cek balik tanya rumah kita puasa ganti macam mana dan sebagainya. Tengok anak-anak kita, aurat dan sebagainya. Perhalusi tuan-tuan. Tak semudah yang kita kata lagi. Nak menegur anak-anak, nak bercakap dengan anak-anak untuk tutup aurat dan sebagainya, memerlukan perjuangan. Tapi kita khawatir, kita tak nak, biarlah kita bersusah payah di atas muka bumi ini untuk menegur, untuk membebaskan kita di akhirat kelak, agar akhirat kita selamat nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan. Cukup sekadar itu pada petang ini, pada hari ini. Kita ambil masa yang berbagi sedikit di sambil-sambil menanti untuk kita masuk zuhur, masuk Jumaat. Banyak-banyakkan istighfar, banyak-banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita. Mohon maaf atas kekhilafan bicara. Terima kasih atas perhatian semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.